tadi dalam kertas Jemaah Menteri, saya telah membentangkan keputusan jawatankuasa pengurusan pekerja asing di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. Beberapa keputusan yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kota yang telah kita kenakan pada Mac tahun lepas. Itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kota pekerja asing itu dilanjutkan. Kabinet setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang didaftar. Apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja pekerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kota kita teruskan. Kabinet juga bersetuju untuk one stop center diwujudkan. Dan kali ini Kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDN. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity saja ya. Sebelum ini semua manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini ianya letak di bawah kawal selia Kementerian Dalam Negeri. Kabinet memperakui tempoh memproses kemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan, kota dibuka semula. Sekarang tak. Kalau nanti keputusan kota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari. Iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kota sampai kepada kemasukan. Itu pengurangan sehingga 46%. Kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui, maka komitmen yang diberikan sekarang adalah 15 bulan 7 hari dari segi yang kita namakan sebagai tempoh proses kemasukan pekerja asing. Keputusan seterusnya yang disetujui, diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas, itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini, tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet persetujui bermula pada 1 Mac ini 2024. Maknanya lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Seksyen 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya, dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Seksyen 15.1C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan hebahkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan penghantaran pulang. Kabinet juga bersetuju dengan sure supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. 3 negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia. Dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara kita. Kabinet bersetuju dengan syor jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan syarat-syarat yang memerlukan penambahbaikan. Ya.
Jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan Jawatankuasa Bersama Pengurusan Pekerja Asing KDN dan Sumber Manusia. MOU ni satu persefahaman, perjanjian. Dia bukannya statik, dia dinamik. Sekarang kita dipandu oleh 4 perkara. Pertama, kita nak speed up the process. Yang kedua, kita nak reduce the migrant cost. Yang ketiga, kita nak fokus pada aspek menjamin kebajikan pekerja bila dia datang ke sini. Yang keempat, kita nak melindungi kepentingan majikan. Jadi, berasas pada 4 prinsip ini, kita akan tengok semula MOU yang kita tandatangani, apakah butirannya itu memenuhi atau boleh membawa kepada tercapainya 4 perkara ini. Itu tujuannya. So, dengan 15 negara ini, kita akan utamakan 3 dulu. Sebab dia 3 ni menyumbang 77%. Mana-mana negara yang kurang menimbulkan perkara yang isu 4 tadi itu, maka kita akan kebelakangkan. Tapi pada prinsipnya, Jamaah Menteri bersetuju untuk MOU itu kita memasuki proses untuk dirunding semula dengan negara sumber. so negara-negara ini ada timbulkan. Kita akan notify lah. Itu keputusan sebelah kita dan kita akan notify mereka. Dia mesti bilateral, tak boleh